Satu tips kepada ibu dan ayah yang berkaitan dengan Al-Quran yang boleh kita sebut, tuan-tuan jangan ikut perangai Arab jahiliah yang takut anak ramai menyebabkan boleh miskin. Jangan. Quran ajak kat kita makan pun Allah bagi, anak kita makan pun Allah bagi. Jangan takut beranak. Paling koman 2 tong 3 orang. Buat ahun-ahun. Saya 3 orang lah. Berapa dapat? Ustaz Syamil 2 orang. Ustaz orang 2. Saya kemas lagi lah. Rembo 3. Ustaz Suhaib 4. Lagi kawal. Lagi kasar. Nak masuk 4 lah. Kedarah kopi mati melemak tu. Kata Amin lah. Dia duduk luar. Maknanya beranak pergi banyak. Jangan bimbang. Perangai Arab jahiliah. Mereka bimbang. Anak ramai menyebabkan miskin. Jangan. Quran datang nak kebetul balik benda tu. Silap. Bila tanya jaminan Nabi, mereka kata, "Hei Muhammad, hari ni apa jaminan kamu kalau kami ikut kamu pergi Madinah?" Apa yang Nabi jawab? Nabi kata, "Wahai penduduk Mekah, hari ni siapa yang ikut aku pergi Madinah, Nabi tak ada jaminan kekayaan. Nabi tak boleh bagi jaminan hari ni rumah ada di Mekah, esok pergi Madinah dapat rumah sebiji. Nabi tak ada jaminan kalau hari ni duduk di Mekah, ada kandang, ada pokok, ada tanam-tanaman, esok pergi Madinah dapat balik. Nabi tak ada jaminan. Cuma Nabi kata siapa yang berhijrah dengan Nabi, ikut arahan Allah, ikut arahan Quran, maka dia dapat 2 benda. Yang pertama dia akan dapat redha Allah, yang kedua dia akan dapat syurga Allah. Maka apa mereka kata? Mereka kata, "Hei Muhammad, kalau itulah jaminan kamu, hari ni kamu pergi hijrah dengan Tuhan kamu." Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sebut tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku ketika Nabi dilantik menjadi rasul, genap umur Nabi 40 tahun. Dalam sirah para ulama telah mencatatkan bahawa Rasulullah dilantik ketika umur Nabi genap 40 tahun. Dalam hadis sebut ala ra'si 40 sanah. Yang genap umur Nabi 40 tahun. Tuan-tuan, umur Nabi genap 40 tahun bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal umur Nabi lahir. Jadi genap 40 maksudnya juga bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal umur Nabi genap 40 tahun, Nabi telah dilantik oleh Allah menjadi rasul. Dengan permulaan wahyu yang diberikan kepada Nabi adalah mimpi. Jadi ulama sebut wahyu pertama yang Nabi dapat, permulaan wahyu bagi Nabi mimpi. Nabi bermimpi. Dan Quran yang kita dengar surah yang pertama iaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata ulama ianya berlaku selepas 6 bulan Nabi dilantik. Yang umur Nabi ketika itu 40 tahun 6 bulan. Jadi umur Nabi 40 tahun menjadi Rasul. 6 bulan selepas itu turun ayat yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Baik. Jadi tuan-tuan, yang pertama, kenapa umur Nabi 40? Kenapa 40 baru dilantik? Kebanyakan para anbiya mereka dilantik menjadi Rasul umur 40. Nabi Nuh 50 lebih sikit. Banyak para anbiya umur 40. Kerana kata ulama umur 40 adalah umur yang akal manusia matang. Manusia dilahirkan dengan akal, tetapi akal tu matang umur 40. Lepas tu tuan-tuan, budak baby baru mana ada akal lah. Ada. Budak umur setahun ada akal. Umur 2 tahun ada akal. Kita suruh dia baca Al-Quran umur 4 tahun, mengaji, nak mengajar alif bata. Dia baca dekat jimnya, alif bata jim, saya sikit perut. Kena ke dia sikit perut? Ngantuklah sikit perut lah. Akal tu. Dia tengok ada ayam air, dia kata pedas lah, dahaga lah. No, nak ayam air. Turun mengingat akal. Kan budak banyak akal lah. Dia tengok banyak akal budak ni. Banyak akal ada dah, cuma tak matang. Dan akal ini semakin berkembang sampai umur 40 matang. Umur 40 akal yang matang. Sebelum 40 tak matang. Umur 20 tak matang.
umur 25, umur 28, dia semakin matang, cuma tak matang. Tuan-tuan, sebab tu kalau umur kita dah meningkat sampai umur 30, umur 40, tuan-tuan kalau fikir balik hak kita buat masa umur 20, rasa nak unduk betul-betul merayang. Apa dulu? Tak tahulah, zaman ayah dulu tak ada Facebook. Zaman kami ni dah dengan Facebook. Lah dia akan naik balik memori yang dulu. Memori 10 tahun lepas. Masa kita buh gambar, kira masa tu habis smart gambar tu. Lah bila tengok balik macam mana buh nampak. Orang dia dah gambar ni bibuh. Ini bebal dengan diri sendiri. Maknanya masa dulu tak matang. Oleh macam mana lah aku boleh pilih yang ni? Pasal apa lah aku pergi bubuh gambar ni? Pasal masa tu akal tak matang. Kuih lama, kuih matang. Matangnya akal manusia 40. Lepas tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, tuan-tuan, dia kata kalau umur 40 dosa lebih banyak daripada pahala, maka boleh kemas back untuk check in neraka di orang tua. Kalau umur 40 dosa lebih banyak daripada pahala, banyak lagi maksiat yang dia buat berbanding amal, umur 40 tak hati berubah, jam. Mak waktu tu akal dah matang dah, masih tak boleh fikir mana baik, mana buruk, mana betul, mana tak betul, jam. Umur 40. Kalau umur tu boleh kata Nabi bukan suami yang baik, kan ada orang mangkuk sebut dalam Facebook, dia boleh kata Nabi bukan suami yang baik, tinggal bini lah. Ni pedia ni maklum. Jadi kalau umur tu tak boleh beza mana baik mana buruk, ni berat. Lepas tu para anbiya mereka dilantik umur 40. Kerana umur tu matang. Rasulullah umur 40 dilantik jadi Rasul. Tuan-tuan, selepas 6 bulan Nabi dilantik, baru turun ayat Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya umur 40 tahun, bulan Rabiul Awal, 6 bulan Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih untuk turunkan Quran kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, turun macam mana, siapa yang buat turun? Nuzul Quran ada yang terjemah Quran turun seketui, kemudian turun sikit-sikit pada Nabi. Seketui itu turun pada Ramadan. Ada yang kata yang turun bukan Quran, yang turun Jibril. Jibril yang bawa Quran. Macam-macam tafsir. Cuma yang penting Quran turun Ramadan, 6 bulan selepas Nabi dilantik. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, dalam peristiwa nuzul Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, Jibril datang kepada Nabi dan suruh Nabi baca Iqra'. Nabi jawab, ma ana biqari. Iqra', ma ana biqari. Iqra', ma ana biqari. 3 kali Nabi diulang oleh Jibril, dan 3 kali Nabi ulang jawapan yang sama. Baik, tuan-tuan, ada ulama sebut satu kaedah at-taksis aula min at-ta'kid. Mendatangkan makna yang baru lebih baik daripada membawa makna yang sama untuk menekankan ayat yang tersebut. Sebagai contoh, bila Jibril kata baca, Nabi kata saya tak erti baca. Baca, saya tak erti baca. Kalau ulang maksud saya tak erti baca 3 kali, boleh, itu makna menekankan ayat itu. Tapi kalau boleh bawa datang kaedah makna yang baru, itu lebih aula daripada buat main makna tak. Jadi ada ulama buat main makna baru. Bila Nabi kata ma ana biqari yang pertama, tak sama dengan jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua tak sama dengan jawapan yang ketiga. Jadi meringkasnya masa tak cukup. Cuma yang boleh kita terjemah dengan makna yang baru, bila Jibril kata Muhammad baca, yang pertama Nabi kata ma ana biqari, dengan terjemahan saya tak mau baca. Terkejut tengok Jibril main, saya tak mau baca. Baca Muhammad, yang kedua Nabi jawab ma ana biqari, yang kedua saya tak erti baca. Makna lain dah. Baca Muhammad kali ketiga, Nabi kata ma ana biqari, terjemahan ketiga nak baca apa? Baik, macam mana boleh berbeza makna tu? Pada perkataan ma ana biqari, ma dalam bahasa Arab ni banyak makna. Ni ulama punya makna lain. Jadi yang pertama saya tak mau baca,
Yang kedua, saya tak kerti baca. Yang ketiga, nak baca apa? Bila tanya nak baca apa, Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan kamu. Baca macam tu. Nak baca apa, nak baca macam mana? Baca macam tu. Itu baca dengan nama Tuhan kamu yang Maha Pemurah. Baik, tuan-tuan, tu turunnya Quran kepada Nabi. Baik, kenapa bagi kat Rasulullah? Yang pertama, kerana Rasulullah adalah utusan Allah. Nabi yang nak sampaikan maklumat apa saja untuk umat. Jadi melalui Nabi SAW, Nabi utusan Allah. Dan Quran diberikan kepada Nabi SAW kerana semua makhluk akan tumpang rahmat Nabi. Batu sebutan yang orang kita duk sebut, Jibril buat turun Quran, Jibril menjadi ketua. Tak salah, betul. Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, Ramadan jadi ketua bagi segala bulan. Okey. Umat Nabi dapat Al-Quran, umat Nabi jadi umat yang terbaik. Okey. Cuma bila Rasulullah dapat Al-Quran, maka Rasulullah menjadi ketua bagi segala Nabi. Tuan-tuan, yang tu kurang okey. Karena ada ulama tanya, kalau Quran tak turun, Nabi tak jadi ketua? Tak. Nabi tetap ketua. Maksudnya bukan Nabi yang tumpang Quran, Quran yang tumpang Nabi SAW. Semua makhluk menumpang Nabi kita Muhammad SAW. Di Quran ini mulia kerana diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita menumpang rahmat Nabi, menumpang kemuliaan yang ada kepada Nabi SAW. Baik. Jadi yang pertama, kenapa Quran diberikan kepada Rasulullah? Kerana Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran, Quran adalah petunjuk, buku manual kepada manusia. Hudan linnas. Quran ni adalah petunjuk bagi orang, pada manusia. Siapa yang ikut Quran, insya-Allah dia takkan sesat. Siapa yang mengikuti Al-Quran, kamu takkan sesat, kerana Quran ini mukjizat. Quran ni power. Maka siapa yang ikut Al-Quranul Karim yang diberikan kepada Nabi SAW, maka dia akan mendapat petunjuk untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sebablah yang boleh jadi ulama sebut dalam kitab mereka, kenapa Quran diberikan kepada Nabi. Maka yang kita sebut tadi ini, yang pertama kerana Rasulullah adalah utusan Allah. Yang kedua, kerana Quran sebagai petunjuk untuk diajarkan kepada umat bagaimana untuk kamu jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila ditanya kepada isteri Nabi, macam mana akhlak Nabi, maka dijawab akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi macam mana Rasulullah ni, macam mana kamu jumpa dalam Al-Quran, macam itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah suruh, dia akan buat. Apa yang Allah larang, dia akan tinggal. Bila kamu tengok akhlak dia, macam itulah Quran. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang boleh kita sebut secara ringkas ligan masa. 10 minit jadi 15 minit ngebuih biar mic duk kat saya. Jadi lajak sikit dah bagus. Apa pun bohong kita berhenti. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hidup dengan Al-Quran, pegang Al-Quran bagi elok, kerana Al-Quran ini akan menjamin kebahagiaan dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Hidayat atas perkhidmatan pada pusingan yang pertama ini. Al-Quran adalah panduan yang paling penting dalam hidup setiap hambanya. Manakala kalau orang, terutama Islam sendiri, yang tidak ada Quran dalam hatinya, maka hidup dia sia-sia. Hidup dia ibarat kosong. Orang yang hatinya dan dalam hatinya tidak ada Quran, nak memahami Al-Quran atau tidak, membaca atau tidak, maka hidup dia akan dikira kosong. Mungkin orang tengok dalam sudut barat dia ada segala-galanya, tapi di rumah itu ada macam-macam perhiasan, macam-macam rumah ni, yang mana ada dekat dalam rumah ni semua ada rumah dia. Tapi kalau Al-Quran tak ada dalam rumah dia, ibarat rumah tu rumah yang kosong. Kerana yang paling penting dalam hidup kita, dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Jadi seperti mana yang Ustaz Hidayat sebut tadi, jadi kalau Al-Quran ini sebaik-baik ataupun seutama-utama panduan
ataupun pegangan dalam hidup ini. Baik, kita pergi kepada pilihan yang kedua, berkenaan dengan Al-Quran juga. Kalau kita tengok kembali sirah Nabi SAW pada awal misi dakwah Nabi, ketika Nabi mendapat wahyu, mendapat Al-Quran untuk disampaikan, masyarakat pada zaman itu susah untuk menerima Al-Quran. Bahkan di kalangan ahli keluarga baginda Nabi sendiri, sehingga kan Nabi itu dihalau daripada kampung Nabi sendiri. Nabi itu sejak kecil orang dah panggil Nabi ni Al-Amin, digelar Al-Amin, kerana Nabi ni seorang yang amanah. Hatta orang kafir itu, orang Yahudi boleh percaya Nabi untuk simpan amal dia kepada baginda Nabi. Tapi bila Nabi mendapat wahyu dan disampaikan, orang tak terima. Yang tak terima ni orang yang dekat-dekat sekali ketika itu di muka. Dan realiti kita di zaman sekarang pun susah untuk mendapat perhatian daripada masyarakat. Kan? Orang zaman sekarang lebih minat ataupun lebih tertarik dengan hiburan. Jadi kalau kita buat program-program yang berkonsepkan Al-Quran, pengisian Al-Quran, maka tidak kurang mendapat sambutan. Jadi soalan saya kepada Fadil Ustaz Abdul, kenapa jadi macam tu? Zaman dahulu pun dah jadi dan zaman sekarang pun masih berlaku. Al-Quran ini kurang mendapat sambutan oleh sebagian masyarakat. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis, saya hormati dan saya kasihi Ustaz Amir kita ataupun Ustaz Rembo, muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, soalan berkaitan apa yang tuan moderator kita tanya tadi adalah ini situasi ataupun perangai umat manusia. Nah, sebab itulah ketika mana baginda Nabi SAW, ketika mana turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi arahan kepada Nabi SAW supaya baginda Nabi ini mendeklarkan keislaman beliau. Nabi dah dakwah secara rahsia lama dah. Bila sampai suatu masa, ketika itu turun arahan Allah supaya baginda deklar keislaman Nabi. Boleh rujuk balik di dalam asbabun nuzul, sebab turunnya ayat surah Tabbat Yada. Tuan-tuan boleh tengok dengan jelas. Nah, dekat situ para alim ulama kita cerita secara detail insya-Allah. Baik, apa yang berlaku kepada Nabi ketika itu apabila umat manusia ini ataupun yang disebut sebagai penduduk Mekah, mereka ini menolak pelawaan baginda Nabi SAW. Nah, sebab yang pertama, sebab Nabi deklar Islam. Yang kedua, ketika itu Nabi mengajak penduduk Mekah ini supaya beriman dengan Allah dan beriman dengan Al-Quran. Sebab apa? Tidak ada petunjuk yang lain melainkan Al-Quran adalah satu petunjuk kepada umat manusia yang cukup-cukup detail. Maka ketika itu apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Disebabkan Nabi ceritakan kepada mereka ini tentang kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Nabi ajak mereka beriman kepada Allah, Nabi ajak mereka supaya ikut agama Islam. Dan juga Nabi ajak mereka supaya patuh segala arahan daripada Al-Quran. Akhir sekali Nabi dituhmah. Nah, sehingga mana bangun seorang manusia wakil daripada golongan orang kafir pada waktu tersebut. Bila Nabi sebut sahaja tentang Islam, maka dia bangun, apa dia sebut? Dia kata kepada Nabi, ya Muhammad, alihadha jama'atana. Nah, Abu Lahab bangun, dia kata, hey Muhammad, adakah hari ini tujuan kamu menghimpunkan kami di Bukit Safa ketika ini? Nah, semata-mata kamu nak kami dengar tentang Islam lah. Semata-mata kamu nak hari ini kami percaya dengan Al-Quran. Maka apa kata Abu Lahab?
Abu Lahab kata, "Hai Muhammad, kalau inilah tujuan kamu." Dia kata, "Tabballaka ya Muhammad." Hai Muhammad, kamu cukup-cukup celaka. Maka bermula pada saat itulah Nabi SAW diasar. Nabi SAW dituhmah. Maka akhir sekali turunlah wahyu Allah supaya baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebab waktu tu orang Mekah ni tak boleh dah terima Nabi. Nah, sebab tak boleh terima sebab apa? Sebab mereka ini dipengaruhi oleh segala kekayaan, pangkat, darjat yang dimiliki oleh Abu Lahab ketika itu. Nah, mereka ini dihasut oleh manusia yang mempunyai pangkat, yang mempunyai kemewahan, yang disebut sebagai Abu Jahal ketika itu. Nah, sebab itulah bila mana arahan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW supaya Nabi hijrah ke Madinah. Maka ketika itu apa yang Nabi buat? Ketika itu Nabi mengajak para sahabat dan Nabi memberi arahan kepada para sahabat supaya berkempen kepada seluruh penduduk Mekah agar mengajak seramai mungkin penduduk Mekah supaya berhijrah dengan Nabi SAW. Bila mana Nabi berkempen, hanya beberapa orang sahabat, nah tidak ramai ketika itu yang bersama dengan Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maka yang lain, apa yang mereka bertanya kepada Nabi? Yang pertama, mereka bertanya kepada Nabi, "Hai Muhammad, kalaulah hari ini kamu mengajak kami supaya berhijrah ke Madinah, maka soalan kami kepada kamu pada hari ini, apa jaminan kamu kepada kami sekiranya hari ini kami bersama dengan kamu hijrah ke Madinah?" Penduduk Mekah ni tanya jaminan Nabi. Yang pertama, mereka kata, "Hai Muhammad, hari ini kami dah duduk di Mekah. Bila kami duduk di Mekah ni, macam-macam dah kesenangan, kemewahan yang kami ada. Di antaranya, hari ini kami duduk di Mekah, pekerjaan kami dah ada. Hari ini kami duduk di Mekah, antaranya rumah kami dah ada. Hari ini kami duduk di Mekah, kami nak hantar anak kami pergi sekolah pun dekat. Hari ini kami duduk di Mekah, kami ada tanam-tanaman, kami ada binatang ternakan. Dalam erti kata yang lain, hari ini kami duduk di Mekah, semua kemewahan kami dah ada." Maka penduduk Mekah bertanya, "Hai Muhammad, adakah hajat hari ini kamu boleh memberi jaminan kepada kami? Sekiranya kami bersama dengan kamu berhijrah ke Madinah, adakah hari ini kami akan mendapat kemewahan yang sama ketika mana kami berada di Madinah nanti?" Sebab apa mereka bertanya macam tu? Kata Nabi SAW, oleh kerana hari ini, sebab apa manusia dia tak nak ikut Al-Quran. Sedangkan ketika itu Nabi mengajak mereka berdasarkan wahyu daripada Allah. Nah, boleh rujuk balik, Allah Ta'ala sebut kisah ini di dalam surah An-Nisa ayat 97. Nah, apa kata Allah? Allah Ta'ala sebut, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Allah Ta'ala kata ramai di kalangan golongan umat manusia, esok apabila mereka ini dimatikan oleh Allah, rupanya mereka ini dimatikan dalam keadaan mereka itu sedang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ayat ini Allah Ta'ala nak cerita ke itu. Sebab apa? Kata Allah, bila mana mereka mati dalam keadaan mereka sedang menzalimi diri sendiri, masuk dalam kubur, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, nah yang diwakili oleh para malaikat. Apa yang malaikat tanya? Malaikat bertanya, "Qalu fima kuntum." Malaikat bertanya, "Hei umat manusia, sebab apa hari ini kamu balik dalam keadaan macam ni?" Ni Allah Ta'ala tanya ni. Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran apa yang akan berlaku kepada umat manusia sekiranya hari ini hidup di atas dunia tak nak ikut Quran. Kan macam hari ni lah. Nah, kita duk baca talqin, para alim ulama kita duk cerita siap dah, masuk dalam kubur apa berlaku, masuk dalam kubur apa berlaku. Sebab apa? Sebab kita duk baca dalam talqin tu. Sebut talqin ni tak kena kau saya sebut kat sini. Saya pun takut-takut berani lah sebut. Kan, sebut pi dah pasal talqin, tapi tak apa, insya-Allah. Saya ada apa-apa pun saya rembo dah sebelah saya. Nak jadi apa bagi dia jawab pasal ni. Tu saya tumpah-tumpah berani ni. Kan pasal rembo ni dia buat kerja seorang. Jadi sekali lagi jadi apa-apa kita serah dia seorang. Insya-Allah. Baik. Apa yang disebut oleh para alim ulama? Macam ulama sebut dah.
Kan baca dalam talqin tu, ulama kata apa? Ulama susun cantik dah tu. Nah sebagai peringatan Ustaz. Ulama sebut dah fa idza ja'akal malakani muwakkalani bik wa sa'alalaka wa qalala. Untung main mengaji hari ni orang perlis boleh dengar talqin. Apa ulama sebut? Ulama kata wahai si fulan bin si fulan, wahai si mati. Sat lagi lepas kami pi ni. Nak ada dua orang jenis malaikat dia akan mari bertemu dengan kamu. Wa sa'alalaka wa qalala. Bila dia bertanya kamu, maka kamu kena jawab. Antara dia apa? Antara dia tanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma i'tiqaduk. Dia tanya sampai habis. Ni hati Iman duk pujuk atas kubur. Dia kata sekali dia tanya siapa Tuhan kamu? Siapa apa agama kamu? Nah siapa nabi kamu? Apa i'tiqad kamu? Maka kata tu Imam faqul lahumma Allahu rabbi haqqan. Dia tanya kali pertama, jawab Allah adalah Tuhanku yang sebenar. Wa idza ja'aka su'al tsaniyah, bila malaikat tadi tanya kali kedua, faqul lahumma Allahu rabbi haqqan. Jawab dah sama, Allah Tuhan yang sebenar. Fa idza ja'aka su'al tsalitsah wa hiya khatimatul husna, faqul lahumma bilisanin fasihin bila khawdin wala faza'. Tu Imam kata bila dia tanya kali ketiga, jawab, jangan takut, jangan gentar, jawab macam pak belalang. Kan tu Imam kata jadi apa-apa jawab. Ini di antara dia. Nah Allah Taala sebut dalam Al-Quran, qalu fima kuntum. Malaikat bertanya, ya umat manusia, sebab apa hari ini kamu balik dalam keadaan kosong? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Waktu tu orang tak mau ikut nabi tu, tak mau ikut Quran, apa dia sebut? Dia kata wahai para malaikat, rupanya di atas dunia dulu kami di antara golongan manusia yang ditindas oleh pemimpin-pemimpin kami. Sebab apa ditindas? Waktu tu Nabi ajak mereka hijrah pergi ke Madinah, mereka tak nak. Melainkan ketika itu mereka tanya jaminan Nabi. Bila tanya jaminan Nabi, mereka kata, "Hei Muhammad, hari ni apa jaminan kamu kalau kami ikut kamu pergi Madinah?" Apa yang Nabi jawab? Nabi kata, "Wahai penduduk Mekah, hari ni siapa yang ikut aku pergi Madinah, Nabi tak ada jaminan kekayaan. Nabi tak boleh bagi jaminan hari ni rumah ada di Mekah, esok pergi Madinah dapat rumah sebiji. Nabi tak ada jaminan kalau hari ni duduk di Mekah ada kandang, ada pokok, ada tanam-tanaman, esok pergi Madinah dapat balik. Nabi tak ada jaminan. Cuma Nabi kata siapa yang berhijrah dengan Nabi, ikut arahan Allah, ikut arahan Quran, maka dia dapat dua benda. Yang pertama dia akan dapat redha Allah, yang kedua dia akan dapat syurga Allah. Maka apa mereka kata? Mereka kata, "Hei Muhammad, kalau itulah jaminan kamu, hari ni kamu pergi hijrah dengan Tuhan kamu." Orang Mekah ni secara tu tak mau ikut Nabi. Sebab apa? Sebab kata para alim ulama, orang-orang yang tak nak ikut ajakan Nabi, orang-orang yang tak nak ikut Al-Quran, khususnya orang Mekah pada waktu tersebut. Sebab apa? Sebab yang pertama, di dalam hati mereka ada satu penyakit yang Nabi sebut di dalam hadis. Nabi kata at-takatsuru fid dunya. Oleh kerana di dalam diri mereka itu masih ada lagi satu sifat yang disebut sebagai penyakit tamak untuk mengumpulkan harta dunia. Sebab tu hari ini manusia yang tak boleh nak ikut Quran sama dengan umat dulu. Nah sebab Nabi kata apa? Ini di antara penyakit umat-umat dulu yang hari ini umat Nabi akan ikut balik. Nah sebab tu hari ini, nah apa pengajaran yang kita boleh ambil? Sebab ini standard. Kalaulah Nabi duduk di Mekah, Nabi ajak orang Mekah tak mau ikut Nabi. Tapi Nabi pergi Madinah, tengok bagaimana sambutan orang Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sebab apa? Sebab ketika itulah orang Mekah ini mereka ada satu sifat yang disebut sebagai sifat yang masih lagi ada dunia di dalam hati mereka. Nah sebab itu hari ini dengan keberkatan bulan Ramadan, nah pada hari ini yang disebut sebagai nuzulul Quran, pastikan di dalam diri kita hari ini apa yang Nabi sebut, apa yang para alim ulama sebut, apa yang Islam sebut, hari ini kita boleh mengikuti segala arahan Allah, segala arahan Al-Quran, segala arahan Islam. Yang paling penting kita buang sikit-sikit satu sifat yang disebut sebagai sifat dunia yang ada dalam diri kita. Nah sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata istiqna' tastaghni. Allah Ta'ala kata wahai anak Adam, hari ini kalau kamu hidup di atas dunia, kamu ada satu sifat yang disebut sebagai sifat qanaah. Sifat qanaah ni maksud dia rasa cukup. Maka kata Allah, kamu akan menjadi orang kaya di atas dunia. Hari ini cuba didik diri kita untuk menjadi manusia yang qanaah. Mudah-mudahan kita boleh menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh mengikut sunnah Nabi dan boleh mengikut Al-Quranul Karim insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu dulu untuk round pertama. Saya serah semula kepada tuan moderator kita insya-Allah.
Terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul. Tengok dia ulang tadi ni macam Nabi Ayam. Nabi Ayam kan? Sagi kata. Ini program dia yang ketiga lah. Pagi tadi kuliah subuh di Surau Batu, kemudian kuliah doa di Gawat Talaki. Ini yang ketiga. Pasal kalau orang hari dah no? Cuma cover-cover ya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Maka kalau di bulan Ramadan ini sebagai puasa tu. Kalau dah sampai masuk bulan Ramadan pun kita masih jauh dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Maka bulan-bulan lain lagi berat. Jadi tadi masa kuliah subuh di Surau Kedua, saya tertarik dengan isi salah satu isi Ustaz Abdul tadi ni. Dia kata dalam bulan Ramadan ni kita gagahlah kita berlakon jadi baik. Kan? Tengok orang dalam bulan Ramadan ni, orang yang sebelum ni dia bukan tak pernah masjid. Kan? Sekurang-kurang seminggu sekali mesti dia main masjid semalam Jumaat. Kan? Tak ada lah orang yang tak pernah main masjid dan tahun ni susah jumpa lah. Mungkin sikit-sikit saja. Tapi sekurang-kurang mungkin seminggu sekali insya-Allah dia pergi masjid hari Jumaat ataupun sembahyang raya dia akan pergi. Namun di bulan Ramadan kita tengok masjid-masjid alhamdulillah penuh. Tambah pula tahun ni alhamdulillah kita dah kembali normal seperti sebelum PKP dulu alhamdulillah. Jadi di bulan Ramadan ni berkat tak berkat orang yang hatinya sebelum Ramadan mungkin agak jauh daripada masjid, maka dia masuk dalam bulan Ramadan hatinya lunak ataupun lembut dengan masjid. Jadi itu salah satu berkat di bulan Ramadan ni, sama juga dengan Quran. Muhasabah untuk diri saya terutama sekali kan? Kita kena pastikan macam Ustaz dia tadi, jadikan Al-Quran ni jangan kita tergolong dalam golongan orang yang susah untuk terima Al-Quran. Ada banyak tafsiran. Kalau orang yang tolak Al-Quran terang-terang ni, itu orang kafir. Orang munafik pula dia berlakon je. Depan orang dia tunjuk kata dia minat Quran, tapi di belakang dia tak terima Quran. Tapi kita yang iman lemah ni, kadang-kadang ada waktu kita baca Quran rajin. Ada kadang-kadang seminggu tak baca tu. Sehari tu baca 5 juzuk tu. Dia kata kira qadha lah untuk 5 hari. Kira qadha lah, kira kampui. Tak boleh macam tu. Sebab sejak ni kita diajar untuk istiqamah, biar sedikit tapi biar betul. Maka dengan berbaki 13 hari lebih kurang Ramadan ini, untuk soalan yang seterusnya kepada Fadil Ustaz Hidayat, boleh Ustaz kongsikan? Kita tengok dalam masjid ni ramai ibu ayah kita. Macam mana khususnya ibu ayah dan semua sekali yang muda-muda sekali, kita nak beramal dengan isi Al-Quran, ataupun kita nak betul-betul menjadi orang yang betul-betul pegang Quran. Kalau dia sekadar baca tu tadarus kita dah buat dah. Tapi kita nak dapat yang special dalam bulan Ramadan ni, selain kita baca Al-Quran sahaja, apa lagi yang kita boleh buat supaya kita mendapat syafaat daripada Quran? Kerana sabda Nabi SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran kerana sesungguhnya Quran itu akan datang kepada kamu di hari kiamat, akan menjadi pemberi syafaat kepada kamu. Jadi macam mana Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua untuk kita beramal dengan Al-Quran ini, dan kita apa lagi amalan-amalan yang boleh kita buat supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran? Silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tadi saya terlupa sebut salah satu lagi sebab kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi adalah untuk memperbetulkan kembali kehidupan manusia yang silap sebelum. Kerana keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Nabi SAW, sebelum Nabi buat Islam,
antara satu dua perangai yang teruk bangsa Arab jahiliah ni apa dia? Mereka membunuh anak-anak kecil dan mereka tanam anak perempuan hidup. Jadi Islam datang, Quran yang diberikan kepada Nabi perbetulkan kembali benar. Jadi kenapa mereka bunuh anak-anak kecil? Mereka tak mau anak ramai. Kerana mereka bimbang, takut jatuh fakir dan takut jatuh miskin. Dengan anak yang ramai, mereka takut mereka boleh jatuh miskin. Nak makan seorang pun penat, tiba-tiba main anak. Lah duk ada gaji 1,000, makan 2 orang pun tak cukup. Main anak seorang, main 2 orang, gaji banyak tu lah. Dia takut tak cukup dengan datangnya anak tadi. Tu perangai bangsa jahiliah. Lepas tu bila Quran datang, apa Quran sebut? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu dengan sebab kamu bimbang miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang bagi kamu makan, kami yang bagi anak-anak kamu makan, dan kamu pun kami yang bagi makan. Allah SWT. Maksudnya kita makan bahawa Allah bagi, anak kita makan bahawa Allah bagi. Boleh nak takut bahawa? Lepas tu tips kepada ibu dan ayah yang berkaitan dengan Al-Quran yang boleh kita sebut. Tuan-tuan, jangan ikut perangai Arab jahiliah yang takut anak ramai menyebabkan boleh miskin. Jangan. Quran ajak kat kita makan pun Allah bagi, anak kita makan pun Allah bagi. Jangan takut beranak. Paling koman 2 tong 3 orang. Buatlah hurun-hurun. Saya 3 orang lah. Aku dapat Ustaz Syamil 2 orang, Ustaz orang 2. Saya kemah ya, rembuk 3. Ustaz Suhaib 4. Lagi kasar. Nak masuk 4 lah. Kedarah kopi mati lemak tu. Kata Amin lah, dia duduk luar. Maknanya beranak pergi banyak, jangan bimbang. Perangai Arab jahiliah, mereka bimbang anak ramai menyebabkan miskin. Jangan. Quran datang nak kebetul balik benda tu, silap. Anak pergi ramai tau. Nabi bangga. Lepas tu Nabi kata tazawwajul waduda wal waduda. Berkahwinlah dengan perempuan yang ada kasih sayang antara kamu, kemudian boleh melahirkan anak. Kahwin antara poin dia sebab nak dapat anak yang ramai. Nabi bangga kalau umat dia ramai. Anak. Maksudnya minta Ustaz Yus beli van ambulans satu, habis anak beranak. Boleh dimatiin. Mesti sat-sat ada orang beranak. Tinggal satu nak mati. Mau nak gerak. Jangan bimbang. Dan walaupun umur yang dihadkan sekarang ni beranak dekat 35, ada kata 40. Dulu dia ajak 40 lebih. Ada dulu tuan-tuan dan rahmati Allah, seorang ibu ni dia menangis, dia sedih kerana melahirkan anak. Kerana saat dia beranak tadi tuan-tuan, bawa ambulans bawa sampai ke hospital, baru turun duduk atas katil tolak, baru tolak sampai ke lobi. Nurse diperintahkan stop. Doktor kata berhenti, tak boleh tunggu dah sampai wad sebab budak ni nak lemah dah. Jadi berhenti tepi lobi, ambil kain tutup, proses tampung. Tak bayangkan tengah lobi. Tapi tutup lah, orang dah dengar lah. Doktor minta pelayar sepana, duk dengar lah mendatang tu. Betul lah, ingat komen motor kan minta pelayar. Dan minta gunting kah pisau, minta. Ni proses nak beranak ni. Pakat dengar habis, ada tengok TV, ada tunggu habis. Duk dengar balong ni beranak. Menjerit dah bunyi, doktor bising lah, kalut dan sebagainya. Beranak tepi lobi. Habis siap beranak, alhamdulillah selamat. Cuma bila anak ni dilahirkan, si ibu ni menangis. Nangis selok. Anak biwak dah, mak bertak mandu sat. Rehat. Tuan-tuan, orang bila tengok mak menangis, kesian. Dah lah letih beranak, duk menangis betul pula, bahaya. Dia kata, kok menangis buat apa? Dia kata, kok malu. Sebab kok ni umur 40 lebih dah, main beranak tangi pula dah. Tunggulah masuk wak dulu. Yang budak ni pun tak dandan nak beranak. Dia malu dengan anak. Jangan malu. Nangis. Dah kok duduk malu lah. Tak malu pun lah, kok 40 lebih lah. Kalau muda lagi tak berani, tua-tua nak beranak. Lepas tu beranak bini pula. Selok nangis. Jadi orang yang main duk pujuk, ada yang kata kok jangan duk malu. Alhamdulillah, baby selamat, kok selamat. Kalau kok nak tahu, kok kira okey lah beranak dalam lobi. Tahun lepas ada seorang kok tu, pam pintu pagar tu. Turun ambulans, turun tang tu lah.
Lobi mendadan tempat pergi kereta lagi teruk. Kak kira okey mana nak tang lobi ni. Dan dengar lagu tu duk ingat dia lega. Kuih menangis selok. Lagi riau. Lah sebab apa pula lah. Rupanya kak ni kata hak tu lepas mengkak agak. Mata ni okey sikit. Lah dia juga. Punya kerak beranak tak tahu. Tak apa, beranak tak tahu tak apa. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang bagi mereka makan, kamu pun kami bagi makan. Quran ajak kepada mak bapak yakin dengan Allah. Jangan rasa sangsi. Setiap anak tu ada rezeki. Anak. Tak. Lepas tu dia kata, hampa nak lelaki, kami nak kena anak. Siapa pergi perempuan? Tu Allah letak suami dah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam masa yang berbaki ini Nabi pesan apa kepada kita sebagai ibu ayah? Nabi kata, ajarkan anak kamu 3 perkara. Allimu auladakum ala 3 khisal. Ajarkan anak kalian 3 perkara. Ajar apa ni? Nabi pesan, ajar anak kamu cintakan Nabi. Ajak cintakan Nabi. Ajar anak kamu kenal siapakah keluarga dan sahabat Nabi. Yang ketiga, ajarkan anak kamu baca Quran. Tuan-tuan, benda yang Nabi sebut mesti ada something. Nabi suruh ajak mesti ada sebab. Ya, tak reti alif tak reti ABC tak bah lagi. Tak pandai 1 2 3 okey lagi. Alif batam mah kena elok. Hak ni penting. Saat kamu didik anak kamu dengan Al-Quran, tuan-tuan, kita akan nampak dia punya mukjizat yang ada dalam Al-Quran tersebut. Anak ni akan membesar dengan baik kerana akan mengikuti acuan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi suruh ajak anak baca Quran. Kena baca Quran. Lepas tu tuan-tuan, orang yang baca Al-Quran ni suaranya dicintai Allah. Kan Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, ada 3 suara yang Allah suka dengar. Yang pertama, sautud-dik, suara ayam jantan. Ayam jantan kokok, Allah suka dengar suara. Kerana ayam jantan kokok, kekadangnya kerana melihat malaikat. Ayam kokok kerana nampak malaikat. Dan ayam memang sifatnya kokok. Cuma kadang-kadang kokoknya itu kerana melihat malaikat. Ayam kokok 4 pagi, 5 pagi. Time tu malaikat dah turun tu. Kokok main tu. Jarang dia kokok pukul 3 petang, 5 petang, jarang. Tapi kalau dengar dia kokok, boleh jadi dia nampak malaikat. Boleh jadi. Ni dak bila dengar ayam pukul 5 petang kokok, 3 petang tengah hembang kan. Panas terik kokok. Dia kata aku rasa ayam pepak ketum dah ni. Penin ayam. Bukan penin hang yang penin. Ayam kokok nampak malaikat. Beza dengan anjing. Anjing menyalak nampak iblis. Mata anjing boleh nampak iblis. Memang sifat dia menyalak. Tapi kalau menyalak tak tentu sebab, boleh jadi dia nampak jin. Tu pun ada orang tanya, dia kata saya ni duduk rumah taman, campur orang Islam dengan bukan Islam. Saya duduk di rumah saya ni, kiri kanan orang bukan Islam. Sebelah rumah orang Cina, belah kanan, belah kiri rumah orang Hindu. Dua-dua belah anjing dia kata. Jadi setiap hari saya keluar nak pergi kerja, keluar anjing menyalak. Saya ni jin tak? Dah. Tu saya dia nampak hang. Dak ni kalau tak nampak apa, tak ada sebab tak ada menyalak. Boleh jadi nampak jin. Boleh jadi. Suara ayam jantan Allah suka dengar. Batu Nabi pesan la tasubbudik. Jangan celak ayam jantan. Jangan nak maki dia. Ada orang ngantuk tak larat, balik kerja shift malam. Sampai di rumah, lena pula belakang rumah belah ayam. Pak dia belah reban ayam. Belambak ayam belakang rumah tu. Bilik dia belakang pula. Ngantuk tak kira ni. Baru gelap ayam kokok. Marah. Nabi kita jangan celak. Ni bukan dekat celak, dia keluar meleh muak. Nak berkokok tak apa, meleh muak. Marah. Jangan marah yang jantan kokok jangan. 1. 2, Nabi kata apa? Wa sautul ladzi yaqra'ul Quran. Suara orang baca Quran Allah suka dengar. Wa sautul mustaghfirin bil ashar. Suara orang istighfar waktu sahar juga disukai Allah. Poin kita, suara orang baca Quran Allah suka dengar walaupun ada orang tak suka. Bukan semua orang suka dengar kita baca. Sedap orang suka. Tuan-tuan main tadarus. Kalau duduk lingkungan buat tadarus Quran bulan Ramadan, kalau kita baca lancar, baca sedap, orang suka.
Orang seronok cepat. 45 minit settle segitu. Siapa tak suka? Tapi kalau duk main jenuh betul, main salah. Tuan-tuan habis terus makan sok. Kat subuh lah. Pasal dia lambat, patut sejam. Punya panjang, pasal dia seorang jenuh betul. Tuan-tuan sebelum balik apa kata apa? Esok hamil je kau. Mau mengajar ni. Kerana kami penat. Orang tak suka kalau kita baca tak sedap. Tak. Orang suka tak suka mampu sendiri. Allah suka. Lepas tu ajak anak kita baca Quran. Biar suara yang Allah berikan kepada anak-anak kita ni, suara mereka dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bagi tips kat kita, ibu dan ayah, kamu nak anak kamu anak yang baik, anak yang soleh, pastikan hidup mereka berbetulan dengan Quran. Naik dengan Quran. Duduklah kat mana pun ada Quran dalam dada mereka. Sebab tu tuan-tuan, Quran ni taklah kat mana pun comel. Ayat biasa, tapi kalau dibacakan Quran kepada ayat tersebut, luar biasa. Kalau ni berebut orang buat main nak korban, tuan-tuan, mereka boleh buat promosi lembu 30 juzuk. Pasang Quran kat kandang. Dia buka keset Quran 30 juzuk kat kandang lembu, kemudian dia istihar lembu ni dibacakan 30 juzuk. Tuan-tuan kalau pergi jumpa tokek dia, habaq lembu Quran turun kat hang bukan kat lembu. Ada bagi lembu dengar. Tak salah. Cuma orang nak kait dengan Quran sebab siapa yang ada Quran power. Ayat bila baca Quran power. Dan pi round, Sungai Tani jam sak. Ada gantung baju raya ni, baju raya 30 juzuk. Ada ni. Semua nak kait dengan Quran sebab mereka tahu kalau kembang dengan Quran power. Maka ibu dan ayah tak ada lain tak bukan kita nak anak adalah penyejuk mata. Anak adalah harta yang sangat berharga bagi kita, maka pastikan anak tadi bernilai saat ada Quran dalam hidup dia insya-Allah. Jadi itu yang boleh kita sebut sebagai ibu dan ayah. Doalah kepada Allah semoga Allah jadikan anak kita pandai baca Quran, hidup dengan Quran, yang tidak jemu dengan Al-Quranul Karim. Dan untuk dapatkan perkara tersebut, mak bapak kena main dengan Quran dulu. Mak bapak kena pandai baca Quran, mak ayah kena reti baca Quran, baru anak-anak akan jadikan mereka sebagai idola insya-Allah. Allah alam, cukup sekali itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Forum ringkas kita pada petang ni santai. Jadi semoga Allah berkati, berikan kebaikan. Semoga kita semua dapat tumpang rahmat Al-Quranul Karim dan Quran datang bagi syafaat kat kita di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hidayat. Dia buat lawa, kita belok, di muka dia kekal rebo, muka sini. Itu kekal rebo, dia buat lawa. Ni abang tadi belok, dekat. Muka dia tetap muka rebo, muka rebo, muka sini. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, pesanan yang sangat berharga untuk kita semua, bukan khusus untuk ibu ayah saja, hatta kepada orang yang belum berkahwin, supaya menjadi pengajaran untuk mentarbiyah ataupun mendidik anak-anak daripada kecil, supaya daripada kecil lagi biasakan dekatkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anak ini akan menjadi manfaat terutama dengan Al-Quran sendiri. Sebab itulah anak-anak yang menghafal Al-Quran ataupun menjadi ahli Al-Quran, yang paling beruntung sekali adalah ibu ayahnya ketika di syurga nanti. Kenapa? Ada jaminan dari Nabi SAW bahawa ibu ayah yang anaknya menjadi ahli Quran dan hafiz Quran, dan bukan semata hafiz Quran tapi menjadi ahli Quran, orang yang menyampaikan Al-Quran, maka ibu ayah itu akan dipakaikan mahkota dalam syurga. Maka sebab itulah pentingnya bagi setiap ibu ayah itu menjadikan anak-anak itu sebagai ahli Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang yang akan mendapat mahkota di syurga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang terakhir sebagai kesimpulan forum pada malam ini, saya minta Ustaz Abdul untuk buat kesimpulan, berikan sedikit pengajaran ataupun apa isi penting yang boleh kita bawa balik selepas kita bersurai pada penyampaian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Nak tak payah tengok Quran tebal-tebal, nak tengok tengah ke nak tengok belakang ke, tak payah. Tengok di antara awal surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata kepada kita, kalau hari ni kita nak kenal orang munafik, bukan dia susah. Nak kenal orang munafik macam mana, kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah Ta'ala kata nak kenal orang munafik ni, yang pertama kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka ini berjumpa dengan orang-orang yang beriman, ataupun mereka ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu amanna, maka berkata, hai Muhammad, kamu beriman, maka kami pun beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka ini berada di belakang manusia yang beriman, apabila mereka ini berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, mereka ini mengikut jejak langkah syaitan. Nak kenal orang munafik, ni sifat dia. Depan Nabi sebut kata beriman, belakang Nabi ikut syaitan. Depan orang beriman, dia kata dia beriman, belakang orang beriman, dia ikut jejak langkah syaitan. Dalam masjid, tengok alim belaka dah, keluar daripada masjid, depan pintu masjid dia curi dah ke seorang. Sebab tu hari ni berkesempatan ataupun sempena dengan nuzulul Quran. Apa yang kita boleh ambil? Salah satunya pengajaran Allah Ta'ala kata, jangan jadi golongan manusia yang terlampau asyik dengan kehidupan dunia. Petua nak ikut Quran, petua nak bagi kita senantiasa dengan Al-Quran, ataupun petua nak bagi kita jadi best friend dengan Al-Quran. Jangan kita letakkan dunia kita lebih daripada Quran. Itu petua dia. Sebab apa? Buka hadis kursi. Nah, di antaranya nasihat dan juga bimbingan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Allah Ta'ala ada sebut di dalam hadis kursi tersebut. Allah Ta'ala kata kepada kita, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini Allah Ta'ala pesan dekat kita ni. Allah Ta'ala kata, esok di akhirat apabila kita dikembalikan kepada Allah, golongan manusia yang melebihkan dunia daripada akhirat ni, Allah Ta'ala akan panggil kita dengan dua panggilan, kata Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, ya abidad dinar. Allah Ta'ala panggil kepada kita, yang pertama Allah Ta'ala panggil, wahai hamba dinar. Ataupun Allah Ta'ala panggil, ya abidad darahim, wahai hamba dirham. Terjemah bahasa kita hari ni apa? Allah Ta'ala panggil dekat kita, wahai hamba duit. Sebab apa Allah Ta'ala panggil hamba dinar, hamba dirham? Allah Ta'ala kata, kalau nak kenal manusia yang suka jadi hamba kepada harta dunia ni, Allah Ta'ala kata, hari ini boleh tengok dah ciri-ciri yang ada dalam diri mereka. Apa ciri-ciri manusia yang jadi hamba dunia? Apa ciri-ciri manusia yang jadi hamba duit? Allah Ta'ala kata, ta'khudhu min kitabi wa taj'alunahu min waraikum. Allah Ta'ala kata, ta'khuzuna min kitabi. Hari ini bila mana kami turun kepada mereka Al-Quran, kata Allah, mereka tak tolak. Hamba dunia ni dia tak tolak Quran. Allah Ta'ala kata, ta'khuzunahu min kitabi. Hari ini bila kami turunkan kitab Al-Quran kepada mereka, mereka terima. Hari ini Allah Ta'ala tanya kepada mereka, beriman tak dengan Quran? Di mulut ni 24 jam sebut beriman. Allah Ta'ala tanya hari ini, percaya tak dengan Quran? Di mulut ni 24 jam sebut percaya. Akan tetapi kata Allah, hamba dunia ni bila dia terima Al-Quran, akan tetapi wataj'alunaha min fawq wataj'alunahu min waraikum. Allah Ta'ala kata, hamba dunia ni dia ambil Al-Quran, lalu dia letakkan di belakang-belakang. Dia tak letak depan. Terima Quran, tapi Quran letak belakang. Nah, ataupun terima Quran, Quran ni nak ikut Quran nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dia tak akan letak Al-Quran nombor 1. Bila mana mereka mengambil Al-Quran, lalu diletakkan di belakang mereka. Allah Ta'ala kata, wa ta'khudhuna ad-dinara wad-darahima. Mereka akan meletakkan duit, mereka akan letak dinar, mereka akan letak dirham, mereka akan letak segala kekayaan dunia. Wa taj'alunaha fawqa ru'usikum. Mereka akan letak segala-gala kekayaan dunia ini, lalu mereka junjung di atas kepala mereka.
Orang yang junjung dan melebihkan harta dunia mereka ketika mana mereka hidup, jangan risau, kata Allah, golongan ini mereka akan meletakkan Al-Quran di belakang. Jadi hari ini sebagai pengajaran, nah paling kurang sebelum kita nak balik sekali lagi ni, nah bersempena dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, hari ini apa yang Quran suruh tolong buat. Di antaranya apa Quran suruh? Nah Quran kata aqimus salat. Wahai sekalian umat manusia, hari ini sembahyang. Maka start pada hari ini jaga balik sembahyang kita. Di antaranya Quran sebut wa atauz zakah. Umat manusia, hari ini keluarlah zakat. Maka ciri-ciri manusia yang mengutamakan Al-Quran, maka dia akan keluarkan zakat ikut Al-Quran. Sebab apa saya pesan macam ni? Ingat tak hari ni 18 hari bulan? Saya sebut sekali lagi. 18 hari bulan hari ni apa peristiwa yang berlaku? Yang pertama yang disebut sebagai Isra' Mi'raj. Betul, hari 18 hari bulan. 19 hari bulan. Yang pertama yang disebut sebagai peristiwa nuzulul Quran. Yang kedua yang disebut sebagai nuzulun nuqud, turun duit. Faham maksud saya turun duit? 19 hari bulan duit KWSP masuk. Faham? Tu kata orang perlih, kata rajin mengaji sangat. Nah, yang pertama Quran pun turun, 19 hari bulan duit KWSP pun masuk. Saya nak pesan sekali lagi, tambah-tambah hak tengok live ni. Bila mana turun sahaja duit tersebut, perkara yang pertama sekali Quran kata wa atauz zakah, keluar zakat. Maka bermula pada hari ini, bila dapat duit KWSP tu, yang pertama sekali sebelum belanja, nak beli baju raya, nak beli telefon baru, nak beli apa-apa pun, yang pertama dapat duit KWSP, tolong buat, kita kata apa? Tolak zakat siap-siap. Dapat KWSP, benda yang pertama kena buat tolak zakat. Ni hak ada dalam masjid ni sat lagi. Nak kira siap-siap. Kalau duit KWSP 10,000, 2.5%, RM250. Nah, mai jumpa Ustaz Syamik. Nah, ataupun jumpa Ustaz Yusri sendiri, apa Ustaz Husaini sendiri. Nah, ataupun sat lagi tak mau jenis nak sedekah, nak selesaikan zakat tapi tak mau bagi orang tahu siapa. Ada pula jenis tu. Nah, sat lagi dapat duit KWSP, tabung lalu buat masuk duit dalam tabung. Kan sebab di mati ni cara kita jalankan tabung lain pada orang. Kalau bubuh tabung dulu, sat lagi dia tak mengaji lah, dia duk tengok tabung tu lah, duit dia ada dalam tu. Jadi hari ni tabung kita bagi jalan lepas sembahyang. Lepas bubuh duit KWSP zakat dalam tu, balik pilena, tak payah duk fikir. Nah, kalau hak duk tengok live ni, saya yakin bawah live kita tu ada nombor akaun kat situ. Sat lagi pi di bank ada duit KWSP masuk, buat masuk dalam akaun Matin tu. Nah, saya hadut kempen ni bukan dapat kamsin pun. Nah, tapi nak cerita apa? Ini tanggungjawab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tanggungjawab kita nak jadi golongan manusia yang benar-benar ikut Al-Quran. Ni sementara hari ini ni nuzul Quran. Quran kata wa atauz zakah. Hari ni keluar zakat, maka kita kena keluar zakat. Nah, mudah-mudahan bila mana kita jadi golongan manusia yang senantiasa ikut Al-Quran. Sebab apa? Esok dalam kubur tak ada benda lain dah nak tolong. Nah, dalam kubur Quran nak tolong, esok di padang mahsyar Quran nak tolong. Nah, nak cerita abad dalam kubur ni cukup dahsyat. Nak kata cerita padang mahsyar lagi dahsyat. Nah, sebab manusia ni Nabi kata akan menghadapi 3 kesukaran. Kesukaran pertama iaitu ketika mana sakaratul maut. Tu waktu atas dunia. Kesukaran kedua waktu mana duduk di dalam kubur. Kesukaran ketiga waktu mana manusia duduk di padang mahsyar. Ketiga-tiga kesukaran ini tidak akan dibantu oleh adik-beradik, tidak akan dibantu oleh saudara mara, tidak akan dibantu oleh rakan taulah, melainkan akan dibantu oleh amal saleh dan mengharapkan syafaat daripada Al-Quran. Sebab tu Tok Imam duk baca doa. Nah, malam-malam duk baca kunut lah ni, malam 17 dah, malam 18 duk baca kunut. Nah, dekat situ minta dah supaya apa? Supaya Al-Quran ni jadi pembela kita dalam kubur. Nak masuk dalam kubur, wa fil qabri mu'nisa, minta dah dalam kubur tolonglah Quran ni jadi teman. Esok di padang mahsyar minta Quran ni syafi'ah, memberi syafaat kepada kita. Nah, bagilah Quran ni hujjatan lana wala hujjatan alaina. Esok pastikan bila kita balik bertemu dengan Allah di padang mahsyar, pastikan Al-Quran menjadi pembela kita, bukan Al-Quran menjadi hujjah ke atas kita. Nah, jadi hari ini berkesempatan sempena nuzulul Quran,
pastikan kita ikut Al-Quran, pastikan kita memahami Al-Quran. Apa yang paling penting, buatlah macam mana sekalipun, pastikan esok di dalam kubur, hatta di padang mahsyar, tidak ada orang lain yang membantu, melainkan ketika itu Al-Quran yang akan datang memberi syafaat kepada kita, dan mengharapkan dengan syafaat Al-Quran kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Nah, jadi tak boleh apa pun tak apa tengah hari ini, kok mana pun balik sat lagi buka balik Quran, balik sat lagi baca balik Quran, balik sat lagi tadabbur balik Quran, balik sat lagi bagi faham Quran. Akhir sekali dah tahu semua dah, beramal dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi pembela kita, akan menjadi peneman kita, akan menjadi apa-apa sahaja. Sebab nak balik ni tak boleh nak teman dah, kita sebut dah pagi tadi. Nak pergi jalan gelap boleh ajak kawan teman. Nak takut atas dunia, ajak member. Nak tak tahu jalan, ada sembot. Esok masuk dalam kubur daripada mahsyar, sembot tak ada, member tak ada, puak menakan tak ada, semua tak ada. Nak harap ke Rembo lagi tak ada. Tapi harap Ustaz Rembo kita tunggu dalam syurga. Nah, kok mana pun dia boleh tarik kita nanti, insya-Allah. Nah, esok depan malaikat bukan boleh buat samsing. Kan? Bukan boleh buat samsing. Kok lah tak boleh jawab, kita ada Rembo nak tolong, tak ada. Esok ni dia harap amal soleh kita semata-mata. Mudah-mudahan Al-Quran memberi syafaat, kesempatan keberkatan bulan Ramadan. InsyaAllah kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kefahaman kepada kita daripada Al-Quran, insyaAllah. Cukup sekadar itu dulu. Wallahu ta'ala a'lam.